Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi untuk hari ini, kita berikan tumpuan kepada soal isu pekerjaan untuk belia di kawasan luar bandar. Sejauh manakah calon-calon harus memberikan tumpuan kepada isu tersebut dan di manakah peranan kerajaan negeri? Dan ketika ini kita akan bersama-sama dengan Ridauddin Daud dahulu, wartawan Astro Awan ketika ini berada di Negeri Sembilan untuk berkongsikan apakah yang disuarakan oleh rakyat di lapangan. Ridauddin, silakan dengan laporannya untuk hari ini. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Saya hari ini berada di Kuala Pilah untuk mendengar suara-suara anak muda. Saya fokus pada anak muda pada hari ini kerana kita tahu sebenarnya isu peluang pekerjaan pilihan raya sebelum ini, PRU 13, 14, 15, dia cakap benda yang sama. Berkaitan dengan peluang pekerjaan. Pilihan Raya Negeri pada tahun ini turut bercakap benda yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya keluhan itu ada, suara itu ada, namun penyelesaiannya tidak ada. Itulah yang sebenarnya yang boleh saya simpulkan. Banyak sekali sudah dibangkitkan isu peluang pekerjaan untuk belia agar mengelakkan mereka berhijrah keluar bandar yang akhirnya meninggalkan kampung, menjadi kampung tempat hanyalah tinggal orang-orang veteran, orang-orang lama, orang-orang muda semua pergi ke bandar. Namun di Kuala Pilah ini saya sempat bertemu dengan beberapa orang. Saya boleh katakan berdasarkan pemerhatian saya, banyak sebenarnya pembangunan baru di Kuala Pilah. Contohnya Kuala Pilah Gateway. Itu saya lihat ada banyak kedai-kedai baru yang juga established sudah pun di Malaysia ini berada di sana, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk terutamanya belia-belia di kawasan Kuala Pilah. Dan ada juga saya bertemu beberapa orang yang saya bertemu, semuanya mengatakan bahawa mereka berpuas hati dengan peluang pekerjaan di Kuala Pilah, mengatakan bahawa ada peluang pekerjaan di sini, namun ada juga yang berhijrah keluar namun tidaklah sampai ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Seremban dan kemudian balik ke Kuala Pilah untuk selepas balik pada kerja. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah kata-kata ataupun suara anak-anak muda yang sempat saya temui sebentar tadi. Kawasan sini okey, alhamdulillah lah. Setakat ni ramai juga yang kawan-kawan saya yang kerja dekat kawasan Pilah, ada yang kawasan Seremban. Itulah. So daripada segi gaji semua okey? Daripada segi gaji setakat ni alhamdulillah lah. Untuk dari peluang pekerjaan untuk anak muda sekarang ni kan, eloklah kan kita nak cari pekerjaan dekat sini ataupun dekat luar pun boleh kan, dekat kawasan Seremban lah ataupun dekat kawasan Senawang. Sekarang ni dekat Kuala Pilah ada pembangunan baru, Pilah Gateway lah. Memang banyak lah pekerjaan baru, peluang untuk anak muda dekat sekitar Kuala Pilah. So kawan-kawan ramai kerja kat mana? Semua kawan-kawan ramai kerja dekat Kuala Pilah. Ada McD, ada Starbucks, ada A&W dan US Pizza lah. So benda-benda macam tu membanyakkan peluang kerja lah. Memang banyak peluang pekerjaan lah untuk anak-anak muda kat Kuala Pilah. Kerja okey? Okey. Tapi kenapa pilih meniaga? Sebab nolong ibu. Nolong ibu meniaga, ada je kerja lain tapi tak. Sebab arwah ayah dah tak ada, tolong ibu meniaga. So kalau kawan-kawan banyak kerja kat mana? Dekat Starbucks, McD, dekat Giant, dekat B&W semua. So kawan-kawan banyak yang dah kerja lah? Banyak kerja. Tak banyak yang keluar? Tak. Baik Irfan, itu apa yang dikatakan oleh belia-belia ataupun orang muda di kawasan Kuala Pilah. Seperti mana yang mereka kata, beberapa syarikat ataupun restoran terkemuka yang mereka sebut, itulah sebenarnya yang memberi peluang pekerjaan yang baru buat mereka, terutamanya banyak ada di Kuala Pilah Gateway dan kawasan sekitarnya juga. Saya sempat pergi ke Kuala Pilah Gateway, melihat kawasan itu memang satu kawasan baru dan di belakangnya pun juga sebenarnya sedang dirancang satu lagi boleh dikatakan town baru di belakang sana yang sudah pasti akan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Namun saya juga sempat bertemu dengan Muhammad Qayyum Abdul Jalil. Beliau merupakan pengerusi MAYC Negeri Sembilan yang secara keseluruhannya mengatakan bahawa peluang pekerjaan di Negeri Sembilan ini bolehlah dikatakan berada di tahap yang memuaskan. Peluang pekerjaan juga ada, kadar pengangguran pun tidaklah begitu tinggi. Namun beliau juga mencadangkan supaya Kuala Pilah, beliau memberi fokus kepada Kuala Pilah kerana kebetulan saya berjumpa beliau di Kuala Pilah. Beliau memberi fokus atau memberi cadangan supaya Kuala Pilah ini dijadikan sebagai bandar pendidikan. Kerana kalau diikutkan sebenarnya menurut beliau bahawa bandar pendidikan ini jauh daripada Kuala Pilah ini, jauh daripada highway, jauh daripada pelabuhan. Jadi untuk mereka pelabur-pelabur untuk datang mungkin agak sukar, Irfan. Itu yang beliau cadangkan supaya bandar pendidikan diwujudkan ataupun boleh katakan Kuala Pilah ini dikenali sebagai bandar pendidikan, Irfan.
Baik, terima kasih Ridauddin. Irfan, Dan boleh terus saya sambung sedikit Irfan sebenarnya. Ya, sila. Kalau ikutkan MA Wasit. Ya, terima kasih, terima kasih. Kalau tak sebenarnya seronok cakap pasal belia ni, itu yang saya bersemangat. Jadi sebenarnya idea daripada MAYC Negeri Sembilan ni sebenarnya agak bagus. Namun mungkin kita boleh dengar teruslah daripada beliau apakah yang dikatakan oleh beliau tentang terutamanya berkenaan dengan peluang pekerjaan buat belia di Negeri Sembilan. Kita dengarkan. Di Negeri Sembilan ni bagi saya peluang pekerjaan dah cukup bagus. Bukanlah kita faham melalui keadaan semasa, teknologi yang meningkat, peluang pekerjaan akan muncul. Itu mana-mana saja kita pergi, itu akan berlaku. Tetapi itu bukan salah satu alasan untuk kita tidak mencipta peluang pekerjaan. Bagi saya, Negeri Sembilan ni antara negeri yang kurang jumlah pengangguran, mempunyai guna tenaga penuh, dan saya harap dan saya fikir ia tahap yang memuaskanlah untuk segi peluang pekerjaan. Tetapi ia perlu ditambah baik agar peluang pekerjaan itu dapat dicipta, peluang pekerjaan yang profesional dan mempunyai peluang pekerjaan yang bukan sekadar diparas sederhana. Ya, saya harap peluang pekerjaan yang dicipta perlulah satu peluang pekerjaan yang mempunyai tangga gaji yang tinggi, seterusnya mempunyai peluang pekerjaan yang boleh diperolehi ataupun didapati oleh semua golongan belia, tak kira dia pekat pelajaran daripada SPM ke ataupun PMR ke maupun sehingga ke degree. Baik Irfan, laporan berkenaan dengan bandar pendidikan itu akan saya bawakan di hari-hari seterusnya dalam laporan-laporan saya yang seterusnya. Saya simpan dulu kerana saya perlu tambah sedikit banyak, ada sedikit-sedikit lagi boleh tambah. Jadi itulah Irfan sebenarnya yang dikatakan. Kalau di Kuala Pilah ni sebenarnya peluang pekerjaan itu dilihat agak baik dan berdasarkan pemerhatian saya juga sebenarnya. Kuala Pilah ni bolehlah dikatakan agak membangun, tidaklah begitu jauh bezanya dengan Seremban. Walaupun tiada mall besar-besar, ada satu juga mall yang besar, namun boleh dikatakan pembangunannya agak baik dan sekaligus memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk terutamanya belia di Kuala Pilah, Irfan. Baik, Ridauddin terus kekal di situ kerana ketika ini kita juga bersama-sama dengan tetamu Fazril Salih, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Fazril, sebentar tadi sudah pun dibentangkan sedikit sebanyak suara daripada belia di Negeri Sembilan. Jadi untuk waktu ini, apakah pandangan Fazril berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang sudah dikeluarkan khususnya berkenaan dengan peluang pekerjaan? Baik, terima kasih Esrawani. Pertama saya nak sampaikan apa aspek yang penting dan utama dalam konteks kita memastikan supaya ekonomi luar bandar itu tidak berlaku kesenjangan yang besar. Ya, pastinya dalam mencari penghidupan, ya, sumber ekonomi dan juga pekerjaan itu banyak sekali di bandar. Dan proses urbanisasi atau perbandaran itu berlaku dengan begitu pesat. Saban tahun berlaku, data 2020 menunjukkan lebih daripada 18.1% daripada populasi rakyat Malaysia itu berlakunya perpindahan daripada luar bandar ke bandar. Peluang pekerjaan betul memang perlu untuk diciptakan, dibanyakkan, dikembangkan. Cuma yang saya nak sentuh di sini adalah dua perkara. Pertama adalah bagaimana penciptaan sektor-sektor ekonomi di luar bandar itu betul-betul menumpu kepada penggemblengan sumber dan juga keupayaan bagi kawasan tersebut, kawasan luar bandar. Ya. Sekarang ini kita melihat bahawa sektor pembuatan itu mendominasi. Kalau pembangunan semakin berkembang, kadar ekonomi semakin meningkat, itu disebabkan munculnya kilang-kilang, industri, adanya sektor pembuatan. Tapi bagaimana dengan potensi luar bandar yang selama ini tidak diupayakan, seperti sektor pertanian sebagai contoh. Malangnya kita hari-hari makanan, kita sangat memerlukan, sekarang kita berbicara tentang keterjaminan makanan, tapi di mana kawasan yang menghasilkan makanan, yang memproduksi makanan ternyata yang paling miskin. Itu ternyata tidak bernisbah dengan realiti dan keperluan. Maka saya respon untuk yang permulaan bahawa sebenarnya mencipta ekonomi memang penting, tapi bagaimana ekonomi itu harus dikembangkan secara holistik, komprehensif, secara menyeluruh, memastikan potensi lokasi dan kawasan luar bandar yang ingin kita bangunkan, ekonominya itu betul-betul terbangun secara alami dan juga mengembling segala
sumber dan juga keupayaan yang ada di kawasan tersebut. Itu sebuah idea yang besar. Jadi kita langsung saya tanyakan kepada Ridauddin, adakah perkara-perkara yang dibangkitkan soal menjadikan luar bandar itu sebagai sebuah satu subsektor ekonomi yang besar dengan mengambil kelebihannya yang berada jauh daripada kebesaran bandar? Adakah perkara itu difikirkan oleh belia-belia yang ditemui oleh Ridauddin ketika hari ini? Baik Irfan, soalan itu tidaklah sempat saya bertanya kepada mereka. Namun soalan itu saya sempat tanyakan kepada calon daripada Barisan Nasional di Dun Seri Menanti yang turut membangkitkan isu itu. Sebenarnya pada saya pembangunan itu, walaupun dalam perkataan itu adalah perkataan bangunan, bermaksud bangunan-bangunan. Sebenarnya bukan sahaja bangunan yang sebenarnya membangunkan kawasan itu. Sebenarnya peluang-peluang lain atau sektor-sektor lain juga sebenarnya boleh memajukan kawasan. Dan seperti mana calon tadi beritahu bahawa beliau merancang untuk meningkatkan ekopelancongan di Seri Menanti dan kemudian juga agrokomoditi dan juga pertanian. Jadi saya fikir itu sebenarnya adalah idea yang sangat bagus. Luar bandar, ya, kita tahu ia memang terkenal dengan pertanian dan sebagainya. Namun tidak ramai belia yang mahu menceburi bidang pertanian kerana pada mereka mungkin ia agak susah, mungkin hasilnya agak lambat, nak tunggu sampai 5 ke 6 bulan baru dapat hasil. Mungkin mereka mahukan gaji kerja sebulan dapat gaji, kerja sebulan dapat gaji. Jadi mungkin itu antara cabaran-cabaran yang difikirkan oleh mereka. Walaupun sebenarnya kita tahu pertanian ditambah lagi dengan Malaysia sekarang sudah pun banyak kali berbincang tentang jaminan makanan, keterjaminan makanan. Jadi sudah pasti peluangnya, potensinya sangat besar. Namun untuk menggerak ataupun untuk menjadikan golongan muda berminat untuk ke arah itu sebenarnya banyak kerja yang perlu dilakukan. Kursus-kursus terutamanya perlu dilakukan, suntikan modal dan sebagainya dari segi termasuk dari segi bagaimana mengajar mereka untuk terlibat dalam pertanian, daripada segi pemasarannya bagaimana. Kerana pertanian ini melibatkan satu ekosistem yang sangat besar. Jadi mungkin ramai belia yang fikir mereka tidak mampu untuk berbuat demikian. Namun sekiranya ada dorongan dan sokongan dan juga tunjuk ajar yang betul, sudah pasti saya fikir ramai belia yang berminat sebenarnya, namun kerana mereka tidak berani dan juga kerana mereka mungkin kurang ilmu, mereka agak takut untuk melangkah satu tapak ke hadapan untuk menceburi dalam bidang pertanian. Namun saya pasti sebenarnya pertanian sebenarnya adalah industri yang sangat berpotensi untuk dimajukan dan juga menjadi pendapatan untuk golongan belia, Irfan. Terima kasih Ridauddin dan Fazril. Ringkas sebelum kita berhenti berehat, sebentar tadi apa yang nyatakan oleh belia-belia adalah mereka lebih fikirkan tentang soal kedai makan franchise. Itu merupakan satu peluang pekerjaan yang sudah cukup baik bagi mereka. Membantu ibu buka gerai tepi jalan itu sudah cukup baik, tapi mereka tak fikirkan soal pertanian. Bagaimana kita berdapat dengan cabaran itu? Apa yang boleh kita lakukan, apa saja peluang untuk meneruskan kelangsungan hidup itu wajar untuk diambil oleh golongan yang memerlukan. Jadi saya memang dalam kalangan belia begini ya, kita juga memikirkan dengan kecanggihan teknologi dan ada juga solusi-solusi tertentu sebagai contoh ekonomi gig ya, rider dengan izin ya, penghantar makanan dan sebagainya. Tapi ia tidak akhirnya menjadi kerjaya. Tidak ada peningkatan dalam kerjaya tersebut ya. Juga peningkatan dari sudut skills dan kemahiran. Atas sebab yang demikian, ia mungkin barangkali untuk kita mengatasi masalah nak melangsungkan kehidupan, maka silakan untuk kita meneruskan apa yang kita langsungkan. Tapi harus ada yang kita namakan sebagai nilai daya cipta. Juga harus juga kita suntik aspek-aspek yang berkait dengan pemikiran, bagaimana memikirkan untuk keterlangsungan dan juga kemampanan, sustainability dalam konteks ekonomi, mendapatkan hasil dan sebagainya. Atas sebab demikian yang terakhir saya sebutkan, harus ada pengembelingan dan juga insentif juga perancangan secara holistik daripada kerajaan sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, kerana jangan sampai nanti kita menjadi suatu bentuk negara yang hanya menjadi pengguna dan mengimport barang. Sampaikan satu waktu kita tidak punya kekuatan dan kedaulatan dalam membangun produksi makanan dan bahan asas sendiri. Kerana itu sekali lagi kita beri penekanan terhadap apa potensi yang ada di luar bandar yang kita kesampingkan selama ini atas sebab kenaifan kita, atas sebab barangkali kemalasan ya, dalam konteks kerajaan sendiri yang tidak secara sungguh-sungguh memberikan inisiatif, insentif dan juga perancangan yang komprehensif.
Fazril, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Terus kekal, selepas ini kita nak dapatkan juga pandangan apakah yang dinyatakan oleh belia di Kelantan berkenaan dengan peluang pekerjaan di negeri sempena pilihan raya negeri kali ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, kembali untuk pantau agenda reformasi. Seperti mana kita nyatakan sebelum berehat tadi, kita nak pergi ke Kelantan pula untuk mendengarkan apa yang nyatakan oleh belia berkenaan dengan soal peluang pekerjaan. Ketika ini dalam talian Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan. Teruskan dengan laporannya. Baik, terima kasih Irfan di Bukit Jalil. Seperti yang kita ketahui, antara salah satu isu ataupun permasalahan yang sering kali dibangkitkan oleh mana-mana pihak sewaktu kempen pilihan raya adalah isu yang berkaitan dengan peluang pekerjaan. Kita tahu negeri Kelantan merupakan antara negeri yang menyaksikan ramai di kalangan belia dan juga anak muda terpaksa berhijrah ke luar Kelantan, sama ada ke Kuala Lumpur ataupun ke Lembah Kelang, ke Johor Bahru ataupun juga ke Pulau Pinang untuk bekerja dan juga meneruskan kelangsungan hidup mereka. Nak dikatakan Kelantan tidak mempunyai pekerjaan tidak benar sama sekali. Sebaliknya, kebanyakan anak muda ataupun belia yang ada di Kelantan ini, mereka lebih mengharapkan bekerja sendiri daripada mengharapkan untuk makan gaji. Seperti contoh, sebelum ini SSM pernah mengeluarkan satu data yang mendakwa sebilangan besar remaja di Kelantan ini berdaftar dan menjadi seorang peniaga di online ataupun peniaga di atas talian. Dan mengikut data tersebut, hampir 100,000 anak muda Kelantan yang berdaftar dan berniaga secara online, sama ada mereka berniaga bandar, kasut terpakai ataupun seluar jing yang terpakai ataupun perniagaan kosmetik dan sebagainya. Dan kekangan inilah yang memaksa remaja di sini dikatakan mereka lebih cenderung untuk memilih kerja di luar daripada Kelantan ini. Jadi saya sempat menemui beberapa orang remaja dan juga anak muda yang mengakui bahawasanya peluang pekerjaan dan juga tangga gaji masih lagi menjadi isu dan juga bebanan yang dihadapi oleh golongan anak muda ini. Jadi kita dengarkan apa yang dirintihkan mereka. Dua pekerjaan di Kelantan ni kebanyakan tak ada. Macam gaji kalau mula-mula masuk ya dalam 1,000, 1,200. Itu tangga gaji lah tu? Gaji tu kira gaji basic lah tu. 1,200. Amat susah lah nak dapat 1,500 kalau di Kelantan ni. Mereka anak muda banyak menata di luar daripada Kelantan lah. Suka di KL, di Putinen, di Kerok. Mereka kalau tak ada kerja, saya menego sendiri. Macam tu lah, mesi-mesi buku. Kerja kat Kelantan ni kurang sikit lah. Sebab kalau apa orang kata pekerjaan di Kelantan ni kurang lah bagi saya. Kalau ada pun kerja biasa-biasa gini lah. Kalau gaji pun kebanyakan basic lah, 1,500. Kebanyakan rakyat Kelantan pun pakat kerja luar lah. Tangga gajinya 1,500. Itu paling rendah ke lah ke mana? Setakat ni mungkin ada jugalah 1,200 ke 1,500 lah. Apa yang diperkatakan oleh anak muda itu sebenarnya Irfan ada asasnya kerana jika dilihat pada tangga gaji ataupun pendapatan bulanan yang diperolehi kepada mereka yang bekerja sebagai pembantu kedai ataupun pembantu store dan sebagainya, mereka mendakwa tidak sampai 1,500, dan jika mereka berada ataupun sudah berkeluarga, sudah pasti mereka terpaksa membuat dua kerja ataupun kerja yang lain bagi menampung perbelanjaan itu, Irfan. Itu laporan daripada Muhammad Fandi dan kita kembali bersama dengan Fazril Saleh. Itu situasi di Kelantan. Tangga kerja merupakan antara isu yang diberikan keutamaan. Tapi adakah anda masih lagi menggunakan istilah kerajaan yang malas mengubah dasar yang progresif untuk membentuk peluang pekerjaan di negeri seperti di negeri Kelantan ini, Fazril? Baik, terima kasih Saudara Irfan. Menarik istilah yang dipetik ya tadi. Saya melihat begini ya, kesenjangan itu memang jelas, dan kita lihat bagaimana sebagai contoh data 2019 menunjukkan pendapatan median bagi kawasan luar bandar dengan kawasan bandar itu hampir separuh perbezaan dan jurang
antara pendapatan orang yang tinggal di bandar dengan yang di luar bandar. Kalau di bandar sekitar RM6,560, manakala di luar bandar pendapatan median dia 3,800-an begitu. Jadi saya juga harus mengatakan di sini secara tegas bahawa sebenarnya ekonomi yang harus dibangun itu jangan hanya ekonomi yang bersifat memenangkan setengah-setengah pihak, tapi memangsakan rakyat, ekonomi yang tidak manusiawi. Polisi dasar oleh kerajaan ini memang sangat utama. Bagaimana kawasan-kawasan yang duduk di luar bandar itu harus naik ke tingkat yang sewajarnya bagi pembangunan desa. Kita ada banyak model. Baik model itu dalam negara atau model di peringkat internasional. Bagaimana pembangunan desa dilakukan, dibangunkan. Ya. Dan dalam masa yang sama, kondisi Kelantan, tadi ada laporan di Kelantan dan juga sebelumnya di Negeri Sembilan, pastinya ada perbezaan antara dua negeri ini menunjukkan bahawa sebenarnya kawasan yang KDNK-nya rendah. Saya bagi contoh ya. KDNK benar bagi Kelantan itu sejak tahun 1970-an sampai kepada tahun sekarang ini antara yang terendah dalam data yang kita peroleh di Malaysia. Manakala Negeri Sembilan punya pula berbeza dari sudut itu. Barangkali ada banyak faktor yang harus kita perhatikan. Tapi sebagaimana saya sebut ke awal tadi, bagaimana potensi satu-satu kawasan itu benar-benar dikaji, dibangunkan secara komprehensif. Jangan pukul rata satu polisi untuk semua kawasan boleh dijalankan atau digerakkan untuk satu polisi yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan lokasi-lokasi yang berbeza, dengan potensi yang berbeza bagi masing-masing kawasan. Ya, Muhammad Fandi, bila disebut berkenaan dengan realiti ekonomi di Kelantan itu, mungkin boleh dikongsikan juga, kena difahamkan Muhammad Fandi jumpa dengan calon hari ini. Adakah calon masuk hari ketiga kempen memikirkan tentang soal pekerjaan dan membina peluang pekerjaan lebih baik untuk belia di Kelantan? Benar, Irfan, saya berkesempatan bertemui calon yang paling muda dan isu anak muda, isu yang melibatkan pekerjaan, peluang pekerjaan ini antara fokus mereka ataupun fokus calon tersebut untuk diperjuangkan dalam kempen dan juga ke peringkat atasan. Benar apa yang diperkatakan oleh tetamu kita tadi bahawasanya di Kelantan juga turut mempunyai sumber alam ataupun sumber yang boleh dibangunkan. Namun mungkin pihak kerajaan masih lagi mencari ataupun mencari ruang dan juga platform terbaik untuk mereka bagaimana nak mewujudkan peluang pekerjaan di Kelantan dan bagaimana untuk berdaya saing seperti negeri-negeri lain yang mampu untuk menarik pelaburan secara terus ke negeri ini. Apapun isu yang membabitkan anak muda ni, saya kira bukan isu yang baru, sebaliknya isu yang telah sekian lama orang kata berlarutan sehingga kini, sehingga kawan kata anak muda di Kelantan ni orang kata ramai hilang ataupun ramai yang tak ada di rumah masing-masing kerana mereka terpaksa keluar berhijrah. Habis saja belajar, habis saja pengajian mereka terpaksa mengharapkan pekerjaan di luar. Dan apabila menyentuh soal ini, pihak yang memerintah khasnya perlu memikirkan satu kaedah yang terbaik. Jangan semata-mata mengharapkan pihak yang lain. Sebaliknya, mereka yang berada dalam kerajaan dan juga mereka yang berada berautoriti ini perlu mencari kaedah kerana Kelantan juga seperti mana negeri-negeri lain mempunyai sumber dan pelancongan juga dilihat semakin pesat di Kelantan ini yang mungkin boleh mewujudkan beberapa lagi peluang pekerjaan, yang boleh mewujudkan sektor pelancongan yang lebih orang kata dapat menarik ramai orang daripada luar Kelantan berkunjung ke Kelantan ini. Ya, terima kasih Muhammad Fandi. Dan terakhir Fazril, sebelum kita berhenti untuk diskusi di waktu ini, bagaimana untuk tempoh berkempen yang berbaki ini, sejauh manakah seharusnya calon khususnya bertanding untuk kerajaan negeri memberikan penekanan soal penciptaan peluang pekerjaan untuk belia? Baik, saya sarankan kepada mereka-mereka yang menawarkan khidmat untuk menjadi wakil rakyat di negeri masing-masing, di konstituensi masing-masing, untuk tiga aspek. Ya. Pertama adalah bagaimana memikirkan secara menyeluruh tentang pembangunan infrastruktur, utility, perkhidmatan yang berkualiti di kawasan kita. Kerana itu nanti apabila kita nak panggil balik anak-anak di perantauan untuk kembali ke kampung masing-masing, ke negeri masing-masing, untuk transfer
apa yang dinamakan sebagai servis dan juga pemikiran, juga ilmu, kemahiran yang didapatkan di luar negeri kita, itu nanti akan suit dengan infrastruktur yang ada, barulah dapat dikembangkan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana juga bagi mereka-mereka yang ingin menawarkan khidmat sebagai calon bagi jadi wakil rakyat ini, melihat secara mendalam aspek ketahanan ekonomi. Bukan hanya mencipta pendapatan dalam konteks bekerja dan mencipta pendapatan kewangan, tapi juga bertahan pada saat memerlukan. Itu juga dua aspek yang perlu diberikan perhatian. Ya, terima kasih Fazril Salih, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia berkongsi berkenaan bagaimanakah calon khususnya bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini untuk memberikan tumpuan berkenaan dengan peluang pekerjaan bukan sahaja di dua negeri yang kita tinjau keadaannya, Negeri Sembilan Jaya Kelantan, tetapi juga negeri-negeri lain. Itu sahaja untuk diskusi di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.